Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini sudah pastilah kita memilih satu topik yang cukup penting dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Baiklah, tajuk ataupun topik yang menjadi pilihan kita ialah Kalam 17 Ramadan. Dan inilah merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya bagi saya, dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof yang merupakan pendakwah yang sudah tidak asing lagi. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lama kita tak bertemu sebenarnya Ustaz. Betul, betul. Tapi sentiasa melihat Datuk. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, seperti apa yang kita maklumlah, selalunya lah kita menunggu-nunggu sebenarnya hari nuzul Al-Quran itu sendiri, dan kalau mengikut daripada apa yang kita ketahui, mungkin sambutan nuzul Al-Quran itu akan kita sambut pada hari Sabtu yang akan datang ini. Tetapi mungkin ramai tak mengetahui bahawa sebenarnya pada hari Jumaat sebelah malamnya itu sebenarnya kita telah pun memulakan apa yang perlu kita lakukan sempena dengan sambutan nuzul Al-Quran ini. Mungkin Ustaz boleh menerangkan bila kita bercakap tentang sambutan nuzul Al-Quran ini, apa pentingnya sebenarnya sambutan nuzul Al-Quran ini? Baik, terima kasih pada Datuk dan semua penonton yang saya hormati sekalian. Pentingnya nuzul Al-Quran ataupun peristiwa penurunan Al-Quran. Nuzul maksudnya turun. Al-Quran, Al-Quran lah. Maknanya kita mengenang satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah manusia sebenarnya, iaitu penurunan Al-Quran. Kenapa kita mengingati peristiwa besar ini? Kerana Nabi SAW menjadi Rasul, menjadi Nabi kerana turunnya wahyu, turunnya Al-Quran. Yang kedua, panduan hidup kita ini berasaskan kepada ajaran agama. Kita sebut agama, kita sebut Islam. Tetapi asas kepada ajaran itu datangnya daripada Al-Quran. Datangnya daripada Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Justru itu, sambutan nuzul Al-Quran ini ialah kita mengenang sesuatu yang sangat penting. Biasalah kita dalam hidup kita ini, kita akan mengenang peristiwa-peristiwa yang penting. Dalam kehidupan keluarga pun kita akan mengingati hari lahir isteri kita, pasangan kita, anak-anak kita, tarikh bertunang dan sebagainya. Kenapa kita mengingati peristiwa-peristiwa itu kalau dalam kehidupan biasa? Sebab sebenarnya bila kita mengenang peristiwa itu, kita akan kembali kepada asas kepada peristiwa tersebut. Umpamanya saya bagi contoh, seseorang yang mengingati peristiwa ulang tahun perkahwinan. Bila diingat ulang tahun perkahwinan, mesti ada perkara yang penting, ikrar ketika perkahwinan. Hidup bersama, susah senang bersama. Begitulah contoh mudahnya. Bila kita mengenang peristiwa nuzul Al-Quran, kita mengenang apa yang sepatutnya cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah cukup ataupun belum cukup, kena ataupun tidak kena, cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan cantiknya pula, penurunan Al-Quran ini turun dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala tentukan pemilihan nuzul Quran berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku perbincangan di kalangan ulama, adakah maksud turun Quran ini waktu turun ayat yang pertama, Iqra' bismi rabbik, ataupun turunnya di peringkat yang pertama daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia secara sekaligus. Kebanyakan ulama berpandangan bahawa maksud nuzul Al-Quran yang mula-mula itu ialah turunnya daripada Lauh Mahfuz dari sisi Allah turun ke dunia secara jumlatan wahidah, secara sekaligus, kemudian turun secara berperingkat
selama 23 tahun. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu saya juga ingin ingatkan kepada penonton kita yang mungkin berkesempatan sebenarnya mengikuti program Ruang Bicara malam ini. Kalau anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan ataupun pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita ini. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, sesuatu yang mungkin penting jugalah saya nak dapat pandangan Ustaz lah. Barangkali ialah kita mudah sebenarnya menyebut tentang nuzul Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang kita memikirkannya kerana pada dulunya kalau jatuh kepada hari yang bekerja kita akan mendapat cuti dan sebagainya. Tetapi sebenarnya Ustaz ada pengajaran yang mungkin boleh kita fahami sebenarnya di sebalik sambutan nuzul Al-Quran ini. Baik, Ustaz. Al-Quran seperti mana yang kita ketahui adalah panduan kehidupan kita. Panduan kehidupan kita. Ini sangat penting. Jadi untuk memahami bagaimana cara yang sepatutnya kita lakukan sebagai hamba Allah, panduan itu datang daripada Tuhan. Saya ambil contoh mudah begini. Perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah begitu banyak. Kita ambil satu saja. Kita ambil perintah-perintah Allah, suruhan-suruhan Allah. Sama ada yang dalam bentuk wajib, fardu, ataupun dalam bentuk sunat. Bagaimana kita nak memahami bahawa kebaikan mana yang paling penting dalam hidup yang perlu kita buat? Maka cara untuk kita faham itu ialah dengan kita kembali kepada Al-Quran. Seorang tokoh pemikir terkenal, ulama kontemporari, ulama baru zaman ini, almarhum Dr. Yusuf Qaradawi, beliau bagi contoh begini. Umpamanya kalau kita nak memahami kewajipan yang penting ialah apabila perkara-perkara tersebut diulang-ulang oleh Al-Quran. Contoh umpamanya perintah solat diulang-ulang oleh Al-Quran. Maknanya penting. Perintah zakat, perintah infak, perintah wakaf, itu ayat yang diulang-ulang oleh Al-Quran. Bercakap dengan percakapan yang baik, perkataan yang baik, diulang-ulang oleh Al-Quran. Maka ia memberi mesej kepada kita bagaimana secara sepatutnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada orang membuat kajian umpamanya tentang sains dan Al-Quran. Kita tidak menolak kajian seperti itu. Ada yang buat kaitan antara geografi dengan Al-Quran, kaitannya dengan Al-Quran. Ada yang buat kaitan dari sudut kajian sejarah. Semua itu tak ada masalah. Tetapi kita nak sebut di sini, Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan buku geografi. Al-Quran bukan buku sains. Tetapi Al-Quran adalah panduan hidup kepada manusia. Kerana kalau kita mengkaji aspek-aspek sebegitu, ia seolah-olah kita mengecilkan peranan Al-Quran. Al-Quran seperti yang disebut hudal linnas. Ia adalah petunjuk kepada manusia. Bagaimana saya katakan tadi, cara kita hendak melalui kehidupan ini, apa yang perlu kita ambil berat dalam kehidupan ini, bagaimana bentuk percakapan yang patut kita tuturkan. Rupa-rupanya semua perkara itu disebut oleh Al-Quran. Kerana itu, apabila Allah menggambarkan Nabi SAW, Allah menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad, engkau mempunyai akhlak yang cukup agung. Dan bila Allah sebut begitu, banyak ayat-ayat akan menceritakan apakah bentuk-bentuk akhlak agung, apakah bentuk-bentuk yang dikatakan sebagai peketi-peketi mulia. Ini yang sering diulang-ulang oleh Al-Quran sebagai panduan kepada kita semua. Saya ingin memetik daripada apa yang Ustaz Ahmad Syukri sebut tadi, iaitu Al-Quran sebenarnya adalah merupakan satu panduan hidup kepada manusia.
Jadi barangkali kalau kita lihat kepada gambar yang lebih besar barangkali Ustaz kita selalu menyebut tentang nuzul Al-Quran. Kita selalu menghormati kedatangan, menunggu kedatangan nuzul Al-Quran itu sendiri. Tetapi bagaimana sebenarnya Ustaz cara terbaik sebenarnya bagi kita umat Islam untuk memperingati hari nuzul Al-Quran itu sendiri? Memperingati nuzul Al-Quran ini, dia tidak ada saranan khusus pertamanya daripada Nabi. Tidak ada hadis kata hendaklah kamu ingat bila turunnya Quran, bila turunnya wahyu Allah yang pertama. Tidak ada. Cuma kita sebutkan cara yang terbaik untuk kita memperingati nuzul Al-Quran ini ialah kita melihat diri kita. Sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran. Yang paling asas, adakah kita sudah membaca Al-Quran? Yang kedua, adakah kita memahami Al-Quran? Yang ketiga, adakah kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran? Tadabbur lebih mendalam daripada memahami. Kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, sejauh mana perkara-perkara yang disarankan oleh Al-Quran itu kita lakukan, kita buat, kita amalkan. Ada satu catatan sejarah yang menyebut tentang Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Disebut bahawa Saidina Umar mengambil masa selama 12 tahun untuk menghafaz surah Al-Baqarah. Anaknya namanya Abdullah ibnu Umar mengambil masa 8 tahun. Datuk, kalau anak-anak cucu kita ni kalau hafal Quran tak akan sampai belas-belas tahun. Betul. Biasanya sekitar 2 hingga 5 tahun insya-Allah anak ataupun cucu akan jadi seorang hafiz ataupun hafizah. Persoalannya, kenapa Saidina Umar yang rapat dengan Nabi, yang akhirnya menjadi khalifah Islam, sampai hafal sampai 12 tahun, anak dia 8 tahun. Jadi mengikut kajian para ulama kita, kerana Saidina Umar dan anaknya bukan sekadar menghafaz, bukan. Mereka membaca, mereka menghafaz, mereka memahami, mereka mentadabbur dan mereka mengamalkan ayat-ayat Quran itu dalam kehidupan mereka. Itu yang kita sebut masa itu diambil panjang. Jadi sudah tentu bila kita mengenang peristiwa nuzul Al-Quran ini, kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Tak payah tanya orang lah, tanya diri kita sendiri. Bagaimana kemampuan kita? Mampu satu, kadang-kadang boleh membaca, tetapi tidak boleh konsisten, istiqamah. Orang boleh baca Quran dalam bulan Ramadan ni sebagai contoh, boleh tamat 30 juzuk. Tapi belum tentu untuk 11 bulan akan datang 30 juzuk itu boleh ditamatkan dalam tempoh 11 bulan. Itu cabarannya. Maknanya kita kena muhasabah, kita kena melihat bahawa ini adalah tanggungjawab kita yang besar, iaitu untuk berinteraksi. Saya gunakan perkataan berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab interaksi dengan Quran tu bukan sekadar membaca. Kita tak nafikan kepentingan membaca. Ada hadis Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang membacanya. Tetapi kita bukan mahu terhad hanya sekadar membaca. Kita mahu lebih daripada itu. Sebenarnya secara peribadi Ustaz, saya tersentuh sebenarnya dengan apa yang Ustaz sebut tadi, terutamanya apa yang dilakukan oleh Saidina Umar dan anak-anaknya itu. Jadi kalau kita melihat kepada situasi semasa, tadi pun Ustaz sentuh sepintas lalu, bagaimana agaknya ataupun apa yang perlu dilakukan sebenarnya Ustaz agar Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sebati pada setiap jiwa orang Islam itu sendiri. Al-Quran ni macam kita sebut tadi, ia adalah penyembuh kepada penyakit manusia, terutamanya penyakit dalaman kita. Bila sebut penyakit dalaman ini, bukan
penyakit yang masuk kita soal iman, soal turun naik iman sahaja, tetapi penyakit dalaman ini juga ialah penyakit yang kita katakan keluh kesah dalam hidup, manusia berputus asa. Ini kita fikir penyakit-penyakit yang ada terutama dalam cabaran kehidupan hari ini. Ya. Rupa-rupanya Al-Quran ini memberi solusi-solusi kepada kehidupan kita. Memberi cara macam mana untuk kita memahami dan kita berinteraksi dengan masalah kita. Saya ambil contoh dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu ada kemudahan. Sekali lagi diulang, bersama dengan kesukaran itu ada kemudahan. Ayat ni semua orang hafal, semua kita baca. Tapi bila kita cuba memahami betul-betul ayat ini memberi gambaran bahawa bila berlaku kesukaran kepada kita akan ada kemudahan. Itu keperluan kita yakin. Dan diulang sekali lagi, Datuk, supaya kita sedar bersama kesukaran itu akan ada kemudahan. Cuma kita tak boleh berehat, tak buat apa-apa. Mesti ada usaha, mesti ada daya usaha kita, daya juang kita. Tapi itu janji Allah, bersama kesukaran itu akan ada kemudahan. Satu. Yang kedua, ayat itu menggambarkan dalam keadaan kita susah, ada kemudahan lain Allah bagi. Kadang-kadang kita susah dari sudut kewangan, duit. Tapi kita ada keluarga. Kita masih ada family yang support kita. Kadang-kadang kita susah berkenaan dengan satu-satu perkara, tapi Allah bagi kemudahan kita kepada perkara yang lain. Jadi ayat-ayat seperti ini syarat dalam Quran. Syarat dalam Al-Quran. Bila kita baca, barulah kita memahami, kita tadabbur, dan kita yakin bahawa Allah akan bersama dengan kita. Allah akan bantu kita. Cuma sebagai makhluk, kita kena berusaha, kita kena berjuang, kita kena berdoa, dan kita kena konsisten dalam apa perkara yang kita buat. Jadi umat Islam bila mengenang nuzul Al-Quran, dia kena melihat begitu. Kita tak boleh jadi orang yang berputus asa, ataupun kita memandang bahawa negatif sesuatu yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Itu tidak, itu bukan sifat, bukan itu yang dianjurkan oleh semangat Al-Quran. Al-Quran mengajar kepada kita bahawa kita yakin, kita percaya bahawa Allah akan memberi kebaikan kepada kita, memberi kemenangan kepada kita, dan juga kejayaan walaupun pada peringkat awalnya nampak sukar, nampak susah. Menarik. Baik, apa ni Ustaz, semakin menarik sebenarnya apa yang saya pelajari daripada apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Syukri. Tapi seperti biasalah Ustaz, kita diarah untuk berehat dulu, buat seketika. Dan kepada anda yang mungkin berkesempatan sebenarnya mengikuti program ini secara langsung, saya ingin ulangi lagi, jangan lupa anda juga sebenarnya kami berikan ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita ini. Jadi saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita lihat dan kembali semula ke ruang bicara sebentar saja lagi, insya-Allah. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan Alhamdulillah kita masih lagi bercakap tentang satu topik yang cukup penting, iaitu Kalam 17 Ramadan. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan yang berbagai Ustaz Ahmad Syukri Yusof, seorang pendakwah yang mungkin sudah tidak asing lagi sebenarnya, dan sesuatu yang juga penting dan menarik yang ingin saya dapatkan penjelasan sebenarnya daripada yang berbagai Ustaz,
Yalah, kadang-kadang kita tahulah seperti apa yang Ustaz sebut di awal tadi, berulang-ulang kali sebenarnya, bahawasanya Al-Quran itu merupakan sebagai petunjuk sebenarnya, tidak saja secara harfiah tetapi juga memberi jawapan terhadap seluruh penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tetapi mengapa agaknya ya Ustaz, masih ada sebenarnya umat Islam masih tercari-cari sebenarnya apa yang sepatutnya mereka lakukan? Sebenarnya mencari-cari ini satu yang baik, mencari kebenaran, mencari rahsia daripada Al-Quran. Tapi sudah tentulah untuk kita mendapat faedah yang besar daripada Al-Quran, perlu ada kesungguhan daripada kita. Kita tidak boleh sekadar berpuas hati dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Sebab Al-Quran ni, ia adalah satu mukjizat. Satu mukjizat. Apa maksud mukjizat? Mukjizat ini ialah suatu perkara yang luar biasa, di luar pemikiran manusia, dan ia menjadi mukjizat sepanjang zaman. Sebab itu Datuk, kalau diperhatikan dalam Quran 30 juzuk ni, 6,000 ayat lebih ni, ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Nabi SAW tidak banyak. Tidak banyak. Ataupun tidak banyak ayat-ayat yang ada sebab penurunan, ataupun kita panggil asbabun nuzul. Ayat ni turun kerana ni, ayat ni turun kerana ni, faktor peristiwa ini, peristiwa itu. Tak banyak. Yang banyaknya hanya ditinggalkan begitu sahaja. Kenapa ditinggalkan begitu sahaja? Sebab manusia akan melalui kemajuan-kemajuan di luar pemikiran manusia. Di luar pemikiran manusia. Maksudnya, kalau 1400 tahun dahulu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang proses kejadian manusia, peringkat demi peringkat, 1400 tahun dahulu mereka tidak dapat berfikir macam mana bentuknya. Tapi hari ini persoalan bagaimana manusia itu dijadikan, pergerakan bayi itu sendiri, semua orang tahu. Semua boleh direkod. Tengok, Nabi tak tafsir satu persatu begitu begini. Sebab itu kita akan melalui kemajuan. Melalui kemajuan. Begitu juga kita ambil contoh peristiwa Isra' yang Allah Ta'ala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Peristiwa berlakunya Isra' kepada Nabi SAW, peristiwa Mi'raj. Bagi orang yang mendengar peristiwa itu, bagi orang yang tidak beriman, bagi mereka mustahil. Bagaimana perjalanan Nabi SAW dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis yang sepatutnya 30 hari perjalanan naik unta. Tiba-tiba dikatakan, diberitahu tak sampai 1 malam. Mana boleh? Tidak boleh diterima akal. Kerana waktu itu tidak ada kemajuan seperti hari ini. Hari ini kalau kita beritahu 30 hari daripada Mekah pergi ke, daripada Saudi lah kita kata, Arab Saudi pergi ke Jordan sebagai contoh, kita kata 30 hari. Oh, tergila 30 hari. Betul. Mestilah dalam 3-4 jam saja. Sebab hari ini kita tahu kemudahan transport itu sudah jauh berbeza. Tapi Nabi tidak terangkan ataupun huraikan satu persatu macam mana boleh berlaku. Ini yang saya katakan. Banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala tinggalkan kepada manusia untuk manusia berfikir. Sebab itu kajian sains, teknologi ini terus berlaku. Begitu juga Datuk, umpamanya kita membaca ayat berkenaan dengan bahawa setiap manusia itu akan dicatat amalannya. Akan disebut sebagai kitab. Akan diberi setiap orang itu kitab. Orang dulu fikir kitab. Macam mana catat amalan daripada lahir sampai meninggal dunia dalam satu buku. Kitab. Macam mana rekod semua. Tapi Nabi tak tafsir pun kitab itu bentuk macam mana. Nabi tak pernah tafsir. Tapi kita hidup hari ini, kita boleh melihat macam mana tablet yang ada kepada kita boleh merekodkan segala-gala kehidupan kita. Hanya sebesar itu boleh merekodkan semua.
Bahkan hari ni kalau ibu-ibu moden, dia boleh rekodkan kehidupan anak daripada sehari sampai anak dia umur 21 tahun sebagai contoh. Satu persatu pergerakan. Sedangkan Al-Quran tersebut itu hanyalah kitab saja, buku ataupun kitab kalau dalam bahasa Arab. Cuma Nabi SAW tidak menjelaskan. Saya tak menyatakan bahawa bentuk itu tablet, tapi saya nak gambarkan hari ini bila sebut catatan dalam buku, dia bukan mesti dalam kitab ataupun buku dalam kertas. Jadi begitulah Al-Quran mencabar minda manusia supaya manusia terus berfikir, manusia terus mengkaji, dan bila mereka mengkaji, mereka meneliti, mereka akan terasa keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi justru itu Al-Quran ini kita kena usaha, kena ikhtiar supaya kita dapat paling kurang, mula-mula step yang pertama mestilah kena membaca dahulu, bacaan dengan betul, kemudian kita menghafal mengikut kemampuan yang ada kepada kita, kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kerana kalau kita tak faham, jadi suatu yang pelik lah, kita tak faham. Kita punya silibus kita itu ada dalam Al-Quran. Silibus kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tak faham, macam mana kita nak jalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim, mukmin yang baik? Memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Ini pun merupakan satu perkara yang mungkin perlu dilihat dengan begitu serius dan mendalam sebenarnya, Ustaz, ya. Kita tidak menafikan hakikat bahawa ramai yang mungkin boleh membaca Al-Quran dengan begitu indah, begitu cantik sekali. Tetapi berapa ramai sebenarnya mereka yang boleh membaca Al-Quran, memahami sebenarnya isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran itu sendiri. Betul. Bagaimana nak mengatasi soal masalah ini? Betul. Datuk, kebolehan dan semangat untuk kita membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid, bertaranum, itu terpuji. Itu bagus, itu baik sekali. Cuma kurang tepat kalau kita terhenti di situ sahaja. Di situ sahaja. Orang-orang dahulu, salafus salih ini 1000 tahun lebih pun, Datuk, yang dulu pun mereka ada ungkapkan begini. Ini kata-kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Dia kata semua manusia ni buat belaka tentang Quran, baca, kemudian taranum dan macam-macam lah. Cuma satu je ditinggal. Ditinggalkan beramal dengan Al-Quran. Maknanya isu ni, Datuk, bukan isu baru. Isu daripada dahulu lagi. Isu daripada dahulu lagi. Kadang-kadang kita hanya fokus Quran ini dari sudut yang tertentu. Tapi saya ulang sekali lagi, tak salah. Kita membaca dengan baik, bertaran, itu terpuji, menghafal, itu terpuji. Tapi belum cukup begitu. Belum cukup. Tetapi kefahaman daripada Al-Quran itu mesti ada kepada kita. Umpamanya, kita ambil contoh, Allah Ta'ala terangkan kepada kita macam mana perjuangan hidup kita dalam kita berusaha mencari rezeki. Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bila kamu sudah menyelesaikan solat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, hendaklah kamu segera bertebaran di atas muka bumi. Mesej apa yang Allah Ta'ala nak sebut ni? Allah Ta'ala beritahu kita kewajipan solat Jumaat ni penting. Tapi kamu kena ingat, bila kamu selesai sahaja sembahyang Jumaat, kamu dengan kadar segera kamu mesti bertebaran. Quran memberi mesej kita kena berjuang dalam hidup, kena jaga masa, tak boleh buang masa, kena ada semangat, kena ada motivasi untuk bekerja. Kerana itu adalah tuntutan Al-Quran. Tuntutan Al-Quran. Sebab bila kita bekerja lebih kuat, lebih smart, lebih kita bersemangat, kita akan dapat hasil yang lebih baik, natijah yang lebih baik. Dan mungkin dengan itu kita dari sudut kehidupan kita lebih baik, pendidikan kepada anak-anak kita lebih baik, dan itu akan memberi mesej yang cukup jelas bahawa taraf kehidupan kita semakin baik. Itu yang kita katakan kehendak-kehendak Al-Quran.
Bukan sekadar Al-Quran memerintahkan perkara-perkara fardu sembahyang, puasa dan sebagainya semata-mata. Tetapi macam mana kita nak jalani kehidupan kita ini sebagai seorang Muslim yang faham maksud Al-Quran. Jadi pendek katanya ialah bukan sekadar melalui bacaan sahaja, tetapi kefahaman yang jitu. Dan bila sebut kefahaman belajar ni, dia bukan masa sehari dua hari, Datuk. Dia perlukan masa yang panjang. Orang kata pembelajaran sepanjang hayat, begitulah. Al-Quran pun kita belajar sampai ke akhir hayat. Mungkin kita belum sampai satu tahap yang sempurna, tapi kurang-kurang kita ada usaha. Barangkali sempena nuzul Al-Quran pada tahun ini, ada satu benda-benda baru yang kita fikirkan. Aku macam mana aku supaya aku dengan Quran ni lebih dekat. Dah sambut nuzul Quran ni dah 40 tahun dah ni. Tapi nampak perubahan-perubahan tu belum besar lagi. Mungkin kita dengan sempena nuzul Al-Quran ini kita boleh fikir supaya dimensi kita tentang Al-Quran itu lebih luas. Menjalani kehidupan yang lebih sempurna, berlandaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tadi pun saya bangkitkan isu tentang memahami isi kandungan Al-Quran itu secara lebih jitu, secara lebih mendalam, secara lebih afdal. Apakah Ustaz bersetuju bahawa sekiranya hasrat ini ingin dicapai, apakah perlu seseorang itu yang ingin mendalami ilmu-ilmu ataupun apa yang terkandung dalam Al-Quran itu mencari guru untuk membimbingnya? Dia dalam pendidikan agama ini memang kita perlukan guru. Kenapa kita perlukan guru? Sebab guru ini dia akan memberi kepada kita asas-asas yang penting. Sebab begini, Al-Quran dia tak akan berubah. Al-Quran itulah Al-Quran yang turun sejak zaman Nabi sampai sekarang. Itulah Quran yang kita baca sama. Cuma kita kena faham juga, ada huraian-huraian yang ditulis. Yang tulis ni adalah manusia. Dan biasanya kadang-kadang akan berlaku kesilapan fakta. Cuba bayangkan kalau kita belajar tanpa guru. Kita tak boleh membezakan di antara fakta yang sebenar dengan fakta yang salah, yang silap. Saya ambil contoh. Umpamanya dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni dikenali sebagai seorang Nabi yang banyak bersabar. Dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uji dengan harta, uji dengan kematian anak dan sebagainya. Dan dia diuji satu lagi, fakta penting, iaitu diuji dengan penyakit. Ini fakta Quran. Ini Quran sebut. Tapi bila huraian itu, ada yang menghuraikan bahawa maksudnya ialah Nabi Daud ada satu penyakit yang bau badannya busuk, tidak boleh didekati, bernanah dan sebagainya. Sedangkan fakta sebenar bukan begitu. Kerana sifat Nabi, sifat Rasul, dia tak boleh sifat yang hina sebegitu. Sebab mereka faham bila bahaya mesti dalam keadaan begitu, bernanah dan sebagainya. Sedangkan hari ini pun kita tahu macam COVID-19. Tak ada menanah, tak ada apa pun orang tu. Tapi bahaya. Itu maksud bahaya. Jadi, bila kita tidak berguru, bila kita baca, kita akan memahami aspek Nabi tentang Nabi tu tak kena, tak tepat. Kemudian kita panjangkan pula kepada orang, tulis dalam sosial media pula fakta-fakta yang tidak tepat. Maksudnya, kalau kita ada guru yang memberi panduan kepada kita, memberi tunjuk ajar kepada kita, adalah lebih baik. Tetapi ia tidaklah menghalang kepada kita untuk membacanya sendiri. Cuma kalau ada keadaan ataupun tempat-tempat perkara-perkara yang kita sendiri keliru, kita mesti rujuk kepada pakarnya. Dalam apa perkara pun mesti rujuk kepada pakarnya. Kalau dalam soal kesihatan pun kita rujuk kepada pakar. Dalam aspek ilmu sains pun kita akan rujuk kepada pakarnya. Begitu juga berkenaan dengan memahami Al-Quran ini, kita akan rujuk kepada pakarnya kalau kita keliru ataupun kalau kita tidak jelas. Ini penting juga supaya semangat kita mempelajari Al-Quran itu
memahami Al-Quran itu berada pada landasan yang betul, cara yang betul. Baik, satu lagi isu juga yang saya nak dapatkan pandangan Ustaz lah. Bila kita sebut tentang Al-Quran, selalunya macam Ustaz sebut di awal tadilah, ianya dikaitkan dengan golongan yang sudah berumur, golongan yang mungkin tidak bekerja lagi dan dah tak tahu nak buat apa, duduk di rumah dan sambil berehat itu, sekurang-kurangnya mereka membaca Al-Quran, cuba mencungkil apa rahsia-rahsia dan juga maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Saya nak dapat pandangan Ustaz, bagaimana kita nak alihkan pandangan seperti ini untuk mempengaruhi anak-anak muda juga supaya turut sama melihat Al-Quran itu sebagai kitab yang perlu mereka baca, yang perlu mereka fahami dan yang perlu sebenarnya mereka amalkan. Baik, bagi anak-anak muda sebenarnya kefahaman mereka kepada Al-Quran ini sangat penting. Sebab sudah tentu Al-Quran yang turun ini bukan untuk orang-orang tua saja, bukan orang yang berumur sahaja, tetapi Al-Quran ini turun kepada semua manusia. Cuma bagaimana kita nak memberi satu galakan kepada anak-anak muda kita supaya mereka berdamping dengan Al-Quran. Saya nampak di antaranya ialah ada sudut-sudut anak muda ini, ialah di antara perkara yang mereka fikirkan dalam kehidupan mereka ini ialah dari sudut macam mana untuk merawat jiwa mereka. Ini kalau kita tengok di pasaran hari ini, kalau buku-buku tentang rawatan hati ini, kadang-kadang buku itu, Datuk, bukan muka 30 muka surat saja. Lepas tu dah satu muka tu dalam 10 ayat saja, tapi laris. Luar biasa sambutan, kerana dalam buku tersebut ialah untuk merawat jiwa anak-anak, macam mana menghadapi kehidupan, macam mana kalau melalui proses ujian dalam hidup, bila berputus asa. Saya fikir kalaulah itu yang ditulis oleh orang biasa, penulis yang hanya 10 ayat itu, boleh menarik mereka, sebab mereka perlukan juga sesuatu yang boleh merawat jiwa mereka. Jadi perkara tersebut sebenarnya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Maka di situlah mungkin anak-anak muda dengan kemajuan hari ini, telefon pintar itu sentiasa di tangan, umpamanya tablet itu sentiasa di tangan. Saya fikir mereka boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang tertentu supaya mereka dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran. Tema-tema penting yang disebut oleh Al-Quran, dan Al-Quran pun banyak bercerita tentang golongan muda. Contohnya dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala sebut, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan mereka itu adalah pemuda-pemuda, anak-anak muda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Maksudnya ada pun cerita-cerita berkenaan dengan anak muda, anak remaja. Cuma ialah macam mana untuk peranan kita menggali, dan saya fikir ini bukan tanggungjawab orang tertentu saja, tapi tanggungjawab semua orang. Bila Ustaz sebut tentang isu anak muda, Ustaz juga menyebut tentang alangkah baiknya kalau mereka menggunakan segala aplikasi yang ada dalam telefon, ataupun sekarang ini disebut sebagai yang lebih popular Al-Quran digital contohnya. Ini pun sesuatu yang menarik juga. Tapi apakah pandangan Ustaz secara peribadi membaca Al-Quran melalui aplikasi-aplikasi dalam telefon ataupun Al-Quran digital ini tanpa guru ini juga adalah sesuatu yang mungkin juga kalau tidak diberi perhatian yang serius juga mungkin akan terpesong daripada apa yang sepatutnya mereka ketahui. Ya, bila kita sebut berkenaan dengan Al-Quran ini, Al-Quran ini mesti kita belajar melalui guru. Itu kemestian. Peringkat awal mesti melalui guru. Ada guru yang memberi bimbingan kepada kita. Jadi yang mak ayah kita buat dulu tu betul, Datuk. Hantar kepada guru, pada ustazah mengajar kita, mendidik kita. Itu sebenarnya yang mak ayah kita buat itu betul dan tepat. Maknanya peringkat awal asasnya begitu, mesti melalui guru. Cuma dengan teknologi yang ada, kita boleh
menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang cukup banyak ni untuk kita belajar mungkin perkara-perkara untuk kita kata pengukuhan ataupun kita nak buat penambahan. Sebab kita dah tahu dah perkara-perkara yang diajar oleh guru kita. Mungkin pilihan kalau orang yang ngaji belagu ini, taranum ni, dia ada pilihan-pilihan. Hanya kita memetik di jari kita saja boleh qori ni, qori A, qori B, qori C dan sebagainya, untuk kita mengambil semangat ataupun mengambil kefahaman cara mereka mengalunkan bacaan Al-Quran. Itu suatu yang penting. Satu lagi bagusnya Al-Quran bila didigitalkan pengajaran Al-Quran, cara baca Quran ni, kita lihat yang mengajar ni Datuk bukan orang Arab saja, bukan orang Melayu saja, tapi seluruh dunia ada guru-guru yang mengajar Al-Quran. Jadi kita bila kita tengok tu, kita merasakan betul lah Al-Quran ni bukan milik bangsa tertentu, bukan orang tertentu. Sebenarnya semua orang berhak dan layak untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Sebelum ni kita mungkin tak perasan orang di ceruk mana tu, negara tak pernah kita kenal pun, jarang kita dengar pun, ada usaha-usaha memberi pendidikan Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita di Malaysia ni, qori-qori kita, ahli-ahli Quran kita ni ada tempat Datuk di seluruh dunia. Maknanya qori-qori Malaysia ni antara qori pilihan. Ini juga adalah satu mesej yang jelas bahawa sebenarnya dari sudut mengangkat Al-Quran ni, masyarakat kita, orang Islam kita di Malaysia ni boleh melakukan sesuatu. Baik, Ustaz, kita akan berehat sebentar lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu, saya dipahamkan ada panggilan di talian kita sekarang ini, mungkin yang diberitahu Hafiz, kalau tak silap saya, daripada Ampang. Lim Hafiz dari Ampang ada di talian kita sekarang ini. Nama saya Lim Hafiz daripada Ampang. Ya. Okey, soalan saya Ustaz, kalau macam yang saya tahu, sekarang memang zaman digital, and then orang baca Al-Quran menggunakan Al-Quran, tablet. So kalau macam kita baca Al-Quran guna tablet and guna phone ni, so kita kena ambil wuduk ataupun tidak? Okey. Baik. Itu saja. Itu saja. Terima kasih Al-Hafiz dari Ampang. Tak apalah, kita berehat dulu hanya untuk seketika, dan kembali nanti insya-Allah Ustaz Ahmad Syukri akan menjawab persoalan yang anda bangkitkan. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Ustaz. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin Ustaz boleh menjawab dulu persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita dari Ampang tadi, iaitu tentang membaca Al-Quran melalui digital, melalui telefon itu. Apakah perlu ambil wudu ataupun tidak sebenarnya, Ustaz? Baik, dari sudut hukum kita membaca Al-Quran, yang pertama, kalau Al-Quran ataupun mushaf yang dalamnya semata-mata mushaf ataupun ayat-ayat Al-Quran, maka menjadi kewajipan kepada kita berwuduk. Adapun umpamanya kalau dalam Quran itu bercampur pula dengan terjemahan, dengan tafsiran, sebab dia bukan semata-mata Al-Quran, maka hukum mengambil wuduk ketika itu adalah sunat. Maka begitulah bila kita sebut telefon yang kita gunakannya untuk membaca Al-Quran, sebab dalam telefon itu juga bukan Al-Quran semata-mata. Maka dia bercampur dengan aplikasi itu, aplikasi ini, maka dibolehkan kita membacanya tanpa wuduk. Tetapi afdalnya, lebih baiknya, sudah tentu apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita membacanya dalam keadaan berwuduk. Dan mungkin juga persoalan yang selalu orang tanya, saya timbulkan balik, ialah boleh tak bila dah ada Quran dalam tu bawa ke toilet, ke tandas dan sebagainya? Jawapannya boleh.
selagi kita tidak membuka Al-Quran itu. Maknanya kita tutup, itu dibolehkan. Dan saya bila Al-Hafiz tanya tadi, saya rasa seronok Datuk, sebab ramai sangat anak-anak muda kita ni yang mereka ini membaca Al-Quran melalui telefon pintar. Yang dibuka, sebenarnya mereka bukan main game, sebenarnya mereka membaca Al-Quran. Dan orang veteran pun dah pandai dah sekarang ni membuka telefon untuk membaca Al-Quran. Saya teringat Datuk, kalau di negara-negara Arab macam Mesir, di Saudi, satu pemandangan biasa Datuk, masa saya belajar dulu 20-30 tahun dulu sampai sekarang, budaya mereka ialah mereka akan baca Quran di mana pun mereka berada. Di mana pun, dalam bas, dalam taksi, mereka boleh baca Quran. Tangan kiri pegang tiang dalam bas, tapi maksudnya alhamdulillah, pemandangan seperti itu yang kita lihat ratusan tahun dulu di negara-negara Arab mula ada di negara kita, tapi caranya berbeza. Mereka menggunakan telefon, mereka gunakan aplikasi yang ada dalam tu untuk membaca Al-Quranul Karim. Cuma satu perkara juga Datuk, kita kena perhatikan juga supaya mushaf digital itu mushaf yang disahkan. Mushaf yang disahkan. Jadi kita tapi boleh betul apa ni Ustaz, terdapat juga apa yang diletakkan di dalam telefon itu ataupun secara digital itu ada yang tidak diluluskan ataupun salah daripada apa yang sepatutnya. Benar Datuk, memang ada. Memang ada. Sebab itu perlunya kita mengambil perhatian berkenaan dengan isu ni. Dia ialah bila kita kata benda-benda yang tak benar, benda-benda palsu ni, dia bukan di luar saja. Dalam aplikasi pun akan berlaku. Begitu juga, bukan terhenti kepada kandungan Al-Quran saja. Kadang-kadang ada masukkan dalam aplikasi pun kadang-kadang hadis yang tak betul dan palsu dan sebagainya. Itu cabaran kepada kita lah. Cuma untuk Al-Quran ini kita kena dapatkan pengesahan daripada pihak berwajib. Dan alangkah baiknya kalau kita ambil aplikasi-aplikasi yang disahkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai contoh, ataupun pihak berkuasa agama, supaya kita tidak terkeliru. Ataupun kita baca tapi kita sendiri ia tidak ni. Jadi sudah tentu kita kalau buat sesuatu perkara kita tak nak buat dalam kita ragu-ragu, kita yakin tak yakin, tapi kita betul-betul firm bahawa itulah yang sebenarnya Al-Quran yang turun kepada kita. Bila Ustaz sebut tentang perasaan ragu-ragu, ini pun sesuatu yang penting jugalah saya nak lontarkan kepada Ustaz. Memang ada barangkali ramai juga di luar sana lah yang ada keinginan sebenarnya untuk membaca Al-Quran, tapi mereka merasa ragu-ragu, mereka melengahkannya kerana mereka merasakan apakah betul tajwid aku ni, ataupun ada yang mengatakan tak ada masa sebenarnya untuk mencari guru untuk mengajar dan sebagainya. Jadi macam mana kalau perasaan ini timbul sebenarnya Ustaz, kalau ragu-ragu itu masih lagi wujud dalam diri kita? Dia bila sebut ragu-ragu ni, mungkin ragu-ragu kita itu yang berasas ataupun tidak. Tapi bagi pandangan saya, peribadi saya, sebenarnya ragu-ragu itu boleh kita hilangkan. Sebab begini, sebab kalau kita kata kita tak ada masa dengan kata kita nak pergi tempat belajar Al-Quran sebagai contoh, mungkin kesibukan kita, tapi sekarang kita boleh belajar di talian secara online. Maknanya secara kita boleh belajar dengan guru kita, dan cara dia sebut, cara dia lafazkan, tajwid, itu dia ajar satu persatu. Dan alhamdulillah di Malaysia ni cukup kita kata berkembang. Belajar Al-Quran ini di talian secara online ini, banyak pusat-pusat pengajar Al-Quran yang ditubuhkan, yang memberi penekanan untuk belajar secara online. Maksudnya kita tidak ada alasan tu. Kita tak punya alasan kenapa kita perlu ragu. Kalau kita tak boleh pergi ke kelas, kita boleh belajar secara dalam talian. Dalam talian itu pula bukan mesti secara beramai-ramai, mesti secara berhadapan, face to face saja. Jadi kalau kita betul-betul bersungguh
insya-Allah kita dapat. Itu pepatah Arab kata man jadda wajad. Siapa yang bersungguh dia akan dapat. Tapi kita kata kita bersungguh, saya nak belajar Quran, tapi kita ialah dulu tangguhlah dulu. Yang tangguh ni lah yang sebenarnya akan mengganggu kita. Tangguh, kita tangguh. Sebab lagi tangguh sebenarnya kita rugi. Dan percayalah bila kita dapat baca Al-Quran, itu satu nikmat tu. Baca Quran, dapat baca Quran, walaupun belum sampai ke tahap yang terbaik, tak apalah. Boleh baca. Bagi kita yang kita baca rasa sedap, orang dengar tak sedap, tak apalah. Kita baca dahulu. Itu saya fikir kalau kita boleh baca, itu nikmat yang cukup besar. Tetapi kalau kita boleh faham, itu nikmat yang lagi-lagi besar. Dan bila kita faham ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan bila kita dapat memahaminya, kita akan rasa sangat dekat dengan Al-Quran. Dan kita akan rasa sayang untuk kita tinggalkan Al-Quran. Justru itu kita tengok orang-orang dahulu, salafus soleh, mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Dan bila kita dekat dengan Quran ni, gelaran kita di sisi Allah ialah Ahlul Quran. Manusia, orang Al-Quran. Macam kita lah sayang pada orang, dia tu orang A, maknanya orang rapat. Jadi bila kita sebut kita rapat dengan Quran, kita disebut sebagai Ahlul Quran. Baik, kita di penghujung sebenarnya Ustaz, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi, tapi saya masih lagi nak dapatkan pandangan sepantas-pantasnya lah daripada Ustaz sendiri. Kita fahamlah tentang betapa pentingnya kadang-kadang ialah kita nak mengatakan bahawa membaca Al-Quran itu kita mempelajari segala ilmu yang diperlukan sebenarnya. Tetapi yang membimbangkan kita ialah apakah cukup jika seseorang itu hanya mahir membaca Al-Quran, tetapi akidah, syariat dan akhlaknya dilihat tidak selari dengan kandungan kitab suci Allah. Ia akan berlaku apabila kita memisahkan Al-Quran itu dengan kefahaman. Sebab kalau seseorang itu faham, dia akidahnya mesti betul. Mesti betul. Sebab contohlah, dia baca Qul huwallahu itu berapa kali dalam sehari? Qul huwallahu ahad. Allah itu yang esa, Allah itu yang satu. Jadi kalau dia buat unsur-unsur syirik, dah tak betul. Maknanya dia baca Quran ni, dia kena faham betul-betul. Dan bila faham, akhlak akan jadi baik, dia punya akidah akan kukuh, dan juga perbuatan dia itu bertepatan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia mesti betul. Kalau tak betul tu bukan salah Al-Quran, salah kita. Yang mungkin kita belum sampai ke tahap yang sepatutnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan saya juga sangat-sangat berharap bahawa ini bukan kali terakhir sebenarnya Ustaz untuk kita duduk bersama, kerana saya anggap ini merupakan isu-isu yang cukup penting sebenarnya, dan ianya perlu disampaikan, diwar-warkan kepada penonton-penonton kita dari masa ke semasa. Jadi insya-Allah kita juga mengharapkan Ustaz akan dapat bersama kami lagi di ruang bicara di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.